Okey, selamat pagi semua. Ni adalah first video record saya untuk awak. Biasa saya sharekan yang daripada YouTube saja dan juga saya sharekan berkaitan dengan science process skill. Tapi sekarang ni kita tengok pada apa yang kita dah discuss sebelum ni iaitu berkaitan dengan CPR lah. Okey, saya rasa CPR ni ramai orang yang tahu. Okey, cumanya nak melakukan tu nanti kita ada benda ni di sekolah, nanti kita akan cuba juga. Okay, so that as long as awak tahulah CPR tu apa dan juga teknik untuk melakukan CPR. Okay, CPR ni dia ada banyak sebab-sebab dia. Sebab ni bab ni berkaitan dengan bantuan kecemasan, so that mestilah kecemasan kita tak tahu bila dia berlaku, dan dia mesti kalau dapat kita bantu dengan cepat, jadi mungkin kesakitan ataupun kemalangan nyawa tu tadi boleh dielakkan lah. Okay, macam lemas, kalau kita yalah, masing-masing nak tunggu bantuan saja kan. Padahal kalau masing-masing ada ilmu, kita boleh bagi bantuan tu tadi. Okay, so kaedah CPR hari tu kita dah tengok, cuma saya akan teruskan kepada kepentingan dia lah. Okay, so yang mesti awak tahu adalah berkaitan dengan kepentingan CPR ni tadi. Okay. So, kaedah CPR ni tadi kita bagi tahu dilakukan nak memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan juga membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Sebab kita tahu kalau darah ni tadi dia tak ada oksigen, tak mengalir, jadi setiap sel tadi tak boleh nak berfungsi. Bila sel tak boleh nak berfungsi dengan baik, dia tak akan melakukan tugas dia, organ tu sendiri pun akan mati. Okay. Kalau ada oksigen, mudahlah untuk semuanya berlaku dengan serta-merta sendiri. Okay. And then kaedah tekanan dada ni tadi kita lakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan. Sebab mungkin jantung ni tadi dah nak terberhenti dah. Okay. Jadi kita buat macam tu supaya darah dia tu tadi dipam. Dan juga bila darah dia tadi dipam, dia mengalir apa semua, kita nak juga dia tak bernafas. Darah dipam dan dia tak bernafas. That's why kita mesti bagi CPR kepada dia. Okay. Kaedah ni sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung dan yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus, boleh menyelamatkan nyawa mangsa. Itu yang paling kita risau bila berlaku serangan jantung lah. Okay. And then hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen di dalam paru-parunya. Memang kita hembus gas karbon dioksida, kita sedut gas oksigen, tetapi kandungan kita tengok pada percentage. Kalau percentage oksigen tu tadi pada asalnya adalah yang kita sedut dalam udara kita lah, 16%. Kita sedut 16%. Okay. Karbon dioksida ada dalam udara kita. Bila kita sedut tu tadi, kita terus sedut sekali. Karbon dioksida pun kita sedut masuk dalam paru kita. Kalau ada asap rokok ke, asap-asap lain, orang kentut ke, sama juga. Kita akan sedut masuk dalam paru kita juga. Okay? Bukan paru kita tapis. Okay. Yang boleh masuk hanya oksigen saja, tak. Dia masuk semua sekali. Apa yang ada dekat sekeliling kita akan disedut masuk. Tapi yang paling banyak adalah oksigen. Sebabnya oksigen agak banyak dalam kita punya dalam kita punya persekitaran. Lepas kita dah sedut tu tadi, semua sel-sel dalam badan, organ-organ ni tadi dah pakai, kita akan hembus keluar. Dan kita akan hembus keluar daripada 20% kita hembus keluar, dia akan tinggal 4% saja oksigen yang kita hembus keluar. So masih lagi ada oksigen yang akan dihasilkan. Jangan ingat bila hembus keluar tu tadi kita hembus keluar karbon dioksida saja. Tu pemahaman yang salah. Okay. So kaedah ni tadi saya dah bagi tahu dah, hembusan mulut ke mulut, and then oksigen yang kita bantu tadi, kawan kita yang pengsan tu ke tadi, okay, dia akan diangkut ke otak dan juga seluruh tubuh mangsa sambil kita pump ni tadi lah. Dan juga kerosakan otak ni tadi boleh berlaku kalau oksigen tak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Boleh berlaku brain dead, so that dia akan koma sepanjang hayat dia. Okay, ni kepentingan CPR ni tadi, kenapa kita lakukan. Okay, hari ni kita nak tengok pada teknik bantuan kecemasan yang kedua, sebab awak belajar dekat sini CPR dan juga
Heimlich maneuver. So that Heimlich maneuver ni untuk orang-orang yang biasanya tercekik. Okay. Kalau tercekik apa semua ni, jangan terus bagi CPR. Sebab dia tercekik, macam mana dia nak bernafas, nak apa semua. So first kali kita kena keluarkan something yang tercekik tu tadi daripada saluran pernafasan. Okay, dia bukan tercekik dalam kerongkong. Dia tercekik dekat bahagian saluran pernafasan itu tadi. Okay, makanan tu salah masuk. Macam kalau air pun kita minum lahap sangat, kadang tu tersedak kan. Sebab dia salah tempat. Okay. Ni orang dia lah yang buat teknik ni. So, kita bagi tahu situasi yang mana. Okay. Mangsa yang memerlukan kaedah ni. Kalau kita tengok orang tu, dia pegang leher kedua-dua tangan dia. And then ataupun dia tak boleh nak bercakap. Batuk semua tak boleh. Okay. Kita tengok juga kulit bibir, kuku dia tadi kebiruan dan hitaman. Sebab kadang tu, dia dah lama dekat situ. Masa dia pegang apa semua tu tadi. Sebab masih ada tenaga. So that dia pegang lah. Dia tengah berentap. Okay. Tapi tak ada orang datang. Lepas tu dia terus terjatuh lah. Dia suka bernafas apa semua kan. Dia tak boleh nak bercakap. Tak boleh nak jerit apa semua. Sebab tercekik ni tadi. Okay. Dekat saluran pernafasan. Lama kelamaan memang dia akan jadi ni lah nombor 3 ni. Ni dah nak mati lah. Boleh menyebabkan kematian ataupun lumpuh. Okay. Suka bernafas ni dia serentak lah berlaku dengan yang lain ni. So, time tu lah kita bagi tahu bahawa orang itu perlukan satu bantuan. Kita perlu gunakan teknik ni, Heimlich maneuver. Okay. Jangan terus bagi CPR. Selesaikan dulu. Keluarkan yang cekik tu tadi, baru boleh bagi CPR. Okay. Ni, orang pegang. Kebiasaan dia akan pegang gunakan dua belah tangan. Okay. Dia macam mencekik. Itu. Okay, ni tadi tengoklah tangan dia apa semua. Ni biasanya kalau baby lah Okay. Macam mana dia boleh tercekik pula? Okay. So that kita tengok dekat sini ada ruang makanan. Ruang makanan tu tadi sepatutnya dia masuk dalam esophagus. Tapi kalau bahagian ini dia tersilap, okay. Apabila seorang menelan makanan, epiglottis akan terlipat dan menutup saluran trakea sepatutnya. Okay, so that epiglottis ni tadi yang akan membezakan sama ada nak boleh masuk dekat tempat esophagus, makanan ataupun trakea. Trakea ni tempat saluran udara lah. So, makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus sepatutnya, pergi perut. Tapi jika makanan menghalang pernafasan, seorang tu tadi akan tercekik. Dia masuk ke dekat trakea. So, that salah tempat lah. Okay. Macam mana cara nak bagikan kita tengok tu video dia. Ni kepentingan dia lah. So, badan dan otak ni tadi kita boleh selamatkan dia lah. Okay. Oksigen diperlukan. Okay. Nak sampai ke otak. Okay. Kalau seorang tu tercekik, dia menyebabkan tersumbat dan juga menghalang oksigen pergi ke paru, pergi ke jantung, pergi ke otak. Dan boleh menyebabkan kematian. Okay. Ni cara bagi dia. So that awak pegang dekat bahagian sebab dekat dalam perut ni kita ni tadi ada tekanan dekat sini, organ-organ dia semua So that macam kaedah CPR juga, dia tak perlukan apa-apa ni lah, kita kata tak perlu apa-apa equipment. Tapi kita perlu push dekat bahagian sini so that angkat dia sikit and then dia akan tertolak, makanan tu akan tertolak ke belakang, keluar. Okay. So that berdiri betul-betul dekat belakang dia, bongkokkan badan dia sedikit ke depan. Okay, sebab kita nak benda ni tadi yang bahagian tercekik tu mudah untuk dikeluarkan dan juga kita nak push dia punya bahagian perut tu. Okay, dan guna yang ni, tangan macam ni. Okay, kelilingkan tangan dari belakang dan genggamkan tangan kanan. Tangan kanan kita ni tadi, mana-mana tangan yang lebih dominan lah, yang lebih kuat. Okay, so that letakkan genggam tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Okay, ni kita buat macam ni, sambil kita kepit lah bahagian bawah perut dia tu tadi. Okay, and then letakkan tangan kiri supaya tak terlepas lah genggaman tu, sebab kita nak tekan dengan kuat. Okay, tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Okay, tekanan diberikan akan menambahkan tekanan dalam paru-paru
dan menyebabkan satu benda asing yang tersekat dalam trakea tu tadi tertolak keluar dengan sendiri. Okay. So let's say kalaulah tak ada orang berdekatan masa tercekik tu tadi, cara yang kita boleh buat adalah kita pergi dekat satu tempat, kerusi ke apa, benda-benda yang agak keras. Okay. Kita yang tekan sendiri. Okay. Di antara pusat bawah rusuk. Okay. Kalau awak minum tak ada guna pun sebab dia pergi dekat saluran pernafasan. Dia bukan pergi dekat esophagus. Lainlah kalau tercekik dekat tekak yang kita kata pergi dekat esophagus. Yang ni tercekik dekat bahagian trakea, dekat tempat pernafasan. Dia berbeza kalau yang tercekik dekat esophagus tu minum air, masalah selesai lah. Ini kalau dekat tempat pernafasan tak akan selesai. Mesti keluarkan dulu. Okay. Dan cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dan bongkokkan badan. Jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti kerusi atau meja. Bongkokkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut. So, saya tunjukkan satu video pada awak lah macam mana kaedah untuk lakukan dia tu tadi. Okay. So, ini. I'm Brianna, and today we are going to discuss the things that you need to know if you find a person choking. This is Choking Charlie, who's going to help me with the demonstration. The universal sign for choking is the hands crossed at the neck. So that kalau biasa orang buat macam ni, sebab kita bagi tahu tak kisahlah orang tu orang apa sekalipun, awak pergi dekat satu tempat Zimbabwe tak tahu bahasa dia pun, dia akan buat macam tu kalau dia tercekik. Kebiasaan dia. If they are coughing, then they are able to breathe. Okay, kalau dia boleh batuk, maksud dia boleh bernafas. Okay, jadi tak payah risau apa-apa lah. Tak payah nak buat pun teknik ni. In order to do this, yang in case kalau dia tak boleh nak batuk, dia susah nak batuk tu tadi. Sebab apa? Sebab batuk ni dia akan keluar daripada paru kita tu tadi. Okay, jadi kalau orang yang masih lagi boleh batuk tu tadi, awak dengar je so boleh. Kalau dia tak boleh nak batuk tu tadi, itu memang kena buat teknik ni. Kalau tak, dia memang terus mati lah. Okay. You stand behind the person and make a fist with your thumb pointing back against you. Midline between the belly button and the rib cage. Okay. So that bawah sikit daripada jantung tu tadi lah. Okay, dekat bahagian tengah atas ulu hati kita bagi tahu. Okay. So that buat tekanan dekat situ. Grasp that fist with your other hand and pull back and up quickly until the object is expelled or the person loses consciousness and needs to be lowered to the ground to begin CPR. Ataupun kita tengok dekat ni kalau baby punya. So that kita tengok yang sini kejap. So saya pergi terus. They began to choke. We know they were choking because they could. Pergi dekat tempat yang Pak dia buat. Okay. So dia macam ni dia buat Landmark so that I can tuck my thumb in and put the fist just above the belly button on their abdomen. I want to stay below the xiphoid process, which is approximately right here. I want to stay just above the belly button because this is where I find the diaphragmatic region. This is exactly what I want so that I can bring that diaphragm up and in while I compress the lower lobes of the lungs, shoot the air up the trachea, popping that object out, and it's effective. Oh, ni tak tunjukkan. Tapi saya tahu awak dah pernah dah tengok dekat mana filem-filem yang ditunjukkan macam mana nak buat tu lah. Tapi yang tu biasanya exaggerate sikit. Okay? Susah kita nak jumpa yang betul-betul boleh keadaan yang yang memang betul-betul dibuat sepenuhnya tu tadi. Kalau demonstrate tu benda biasa lah, tapi mesti tahu juga benda ni kan untuk masa depan. Alright, so itu saja untuk hari ini. Apa-apa nanti awak boleh tanya pada saya. Okay, thank you.